Yang ini keluarga Malaysia, kita nak berbicara berkenaan sambutan 50 tahun UTM. Seperti yang kita semaklum, 14 Mac 2022 ini genaplah usia 50 tahun UTM sebagai sebuah universiti yang berprestij bukan sahaja dalam negara tapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi untuk perinciannya, kita bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Muhammad Hamdan bin Haji Ahmad yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, Prof. Mungkin untuk permulaan ni kita nak bercerita berkenaan sambutan 50 tahun UTM ini, Prof. Okey. Pertama sekali UTM mengucapkan terima kasihlah kepada Smart Pagi Malaysia RTM yang telah sudi menjemput kami untuk mempromosikan sambutan 50 tahun UTM. Sebenarnya sambutan 50 tahun UTM ni merupakan satu titik di mana titik sejarah di mana dulu Institut Teknologi Kebangsaan namanya pada 14 Mac 1972 dikatakan sebagai bertaraf universiti penuh di bawah Seksyen 61 Akta Aku 1971. Maknanya nama dia Institut Teknologi Kebangsaan tapi telah bertaraf universiti penuh. Jadi daripada 14 Mac 1972 itu sehingga minggu depan insya-Allah 14 Mac 2022 merupakan 50 tahun UTM bertaraf universiti penuh. Jadi kita ingin menyambut titik sejarah itu dan kita mengharapkan ia menjadi satu program yang terutamanya lah yang menjadi satu kenangan kepada pesara, alumni dan juga pelajar-pelajar kita yang sekarang ini yang akan menjadi pemimpin kepada masa depan insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita lihat 50 tahun ini satu perjalanan jangka masa yang agak panjang, Prof. Dan kita lihat juga dalam situasi semasa sekarang ini UTM semakin melakar nama di peringkat antarabangsa atas pencapaian-pencapaian yang cukup membanggakan. Jadi kalau boleh, Prof, kita nak imbau balik, Prof, pengalaman ataupun kenangan-kenangan dahulu sejarah penubuhan UTM ini daripada Institut Teknologi Kebangsaan sehinggalah hari ini gah dikenali sebagai UTM, Prof. Okey. Terima kasih. Soalan yang memang sentiasa ditanya oleh seluruh masyarakat yang melihat kepada universiti ini sebagai satu tonggak kecemerlangan kepada sebuah negara. Jadi insya-Allah 14 Mac 2022 kita akan ada program 50 tahun UTM yang akan dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, juga Permaisuri Johor dan Chancellor UTM. Jadi ini merupakan satu titik di mana dia mengorak kecemerlangan UTM daripada sebenarnya 1904 daripada sebuah sekolah namanya Tricher. Sekolah Tricher. Dan kemudian dia menjadi sekolah teknik, kemudian jadi maktab teknik. Wow. Dalam 1960-an begitu. Dan kemudiannya dalam 1970 dinaikkan taraf kepada Institut Teknologi Kebangsaan yang bertaraf universiti penuh. Jadi dalam 50 tahun ini, kalau daripada Tricher tu daripada 100 tahun lebih, tapi kita menganggap taraf universiti penuh tu dalam 50 tahun tu kita telah berjaya membangunkan negara melalui teknokrat yang telah dikeluarkan oleh UTM. Jadi pada waktu itu semasa ITK ada 3 fakulti saja. Dan satu fakulti lagi itu kita kata fakulti sains sosial. 3 fakulti ini adalah fakulti kejuruteraan, fakulti seni bina dan fakulti hukum. Jadi kita boleh tengok tiga fakulti di mana dulu kita anggap bahawa 3 fakulti ini adalah fakulti yang akan mengeluarkan teknokrat yang akan membangunkan negara kita pada waktu itu. Dan sehingga ini kita telah mengeluarkan lebih kurang 200,000 graduan, bukan saja tempatan tetapi juga graduan-graduan luar negara. Dan mereka ini sekarang ni bukan saja teknokrat
tapi juga merupakan pemimpin-pemimpin di agensi masing-masing dan juga ahli politik juga Datuk Bandar. Sekarang ni Datuk Bandar di Malaysia ni ramai alumni UTM, termasuk Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi, dan kita juga KSU, Datuk Seri Zaini Ujang dan sebagainya. Dan di luar negara, sebahagian daripada graduan kita ini juga adalah pemimpin-pemimpin di negara mereka. Jadi alhamdulillah dalam 50 tahun itu kita dah mengeluarkan lebih kurang 200,000 graduan, dan pada masa yang sama kita juga menjadi menggunakan kita punya tagline kerana Tuhan untuk manusia, dan dengan itu kita memasyarakatkan ilmu. Kalau dulu kita kata menara gading, sekarang kita mensejahterakan masyarakat. Maknanya membawa keluar ilmu dan bersama-sama dengan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya teknologi nyah garam daripada air laut yang kita buat di Pantai Senok di Kelantan, yang membangunkan air bersih yang selama ni 45 tahun mungkin sukar di kawasan tersebut. Juga kita membawa tenaga solar untuk elektrik di perkampungan orang asli yang di kawasan-kawasan pendalaman. Sangat menarik bila Prof cakap mensejahterakan masyarakat. Bagaimana daripada gaduan-gaduan daripada UTM sendiri mampu untuk memberi manfaat dan juga sumbangan kepada masyarakat. Jadi mungkin Prof boleh memperincikan lagi bagaimana setakat ini kejayaan-kejayaan daripada UTM, sumbangan, peranan yang dimainkan UTM. Seperti yang Prof nyatakan tadi juga, lebih 200,000 graduan telah pun dilahirkan. Bagaimana ianya memberi ataupun mencorakkan impak kepada ekonomi, sosial, pembangunan negara, Prof? Okey, sebenarnya alhamdulillah bila kita mengeluarkan teknokrat, sebab UTM ni adalah universiti teknologi, berasaskan teknologi. Mereka merupakan tenaga yang kita harapkan untuk membangunkan negara. Jadi mereka telahlah bagi kami, kalau dulu kita kata jurutera membina jalan dan sebagainya, infrastruktur negara, kebanyakannya adalah graduan-graduan UTM. Jadi bila dia graduan, dia membawa UTM dan dia mengimpakkan dan menjadi satu masyarakat yang tinggi nilainya. Dan contoh yang kita boleh bawa juga, ada satu projek di bawah program yang kita namakan Bangsa Johor Bahagia, di mana kita telah mengambil satu kawasan perumahan berdekatan dengan UTM yang kebanyakannya adalah masyarakat B40, dan kita bekerjasama dengan mereka, membawa pelajar, sebahagian dari pelajar tinggal dengan mereka beberapa hari. Dan kita juga membawa masyarakat masuk ke kampus untuk mereka mengalami sendiri keadaan kampus, dan pada masa yang sama kami mentransformasikan minda mereka supaya mereka boleh berkendiri. Dan masyarakat yang kita sama dengan dalam Bangsa Johor Bahagia ini, perumahan Bandar Baru Kangkapulai, sekarang ini merupakan satu perumahan yang telah memenangi pelbagai anugerah. Bukan saja di peringkat nasional, tetapi juga di peringkat antarabangsa. Dan mereka melihat sendiri perubahan di mana dulu Menara Gading itu dah bertukar kepada mensejahterakan masyarakat itu, dan mereka menerima impak itu. Dan sekarang ni kalau kita pergi sana, mereka sendiri yang menjalankan aktiviti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So itu merupakan peranan universiti. Dan kita mengharapkan pada masa depan, kita sambut 50 tahun, dan kita mengharapkan 50 tahun ke depan, kita lebih dekat dengan masyarakat, dan kita ingat, kita kerana Tuhan untuk manusia itu, supaya kita mengimarahkan dan mensejahterakan masyarakat melalui institusi yang dinamakan sebagai Universiti Teknologi Malaysia.
Baik, cantik moto yang dibawa, kerana Tuhan untuk manusia. Sudah pastinya dengan perjalanan 50 tahun ini banyak pencapaian dan juga kejayaan telah dilakar oleh UTM sendiri dalam memberi impak dan juga manfaat yang cukup besar kepada pembangunan sosioekonomi negara. Jadi tahniah diucapkan kepada Universiti Teknologi Malaysia atas pencapaian dan juga sambutan untuk 50 tahun ini. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Teknologis Dr. Muhammad Hamdan bin Haji Ahmad yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Universiti Teknologi Malaysia. Selamat maju jaya, Prof. Terima kasih dan saya menjemput semua, terutamanya graduan, alumni UTM dan pesara UTM dan semua masyarakat untuk sama-sama menjayakan sambutan 50 tahun UTM. Kita ada 93 program yang kita rancang sepanjang tahun sehingga 31 Disember. Di mana, Prof? Mereka boleh dapatkan maklumat lanjut? Mereka boleh melayari kita punya website www.utm.my dan mungkin mencari sambutan 50 tahun UTM. Jadi insya-Allah 14 hari bulan Mac kita lancarkan secara rasmi sambutan 50 tahun UTM. InsyaAllah. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-50 seminggu saja lagi. 14 Mac 2022 kepada UTM ataupun Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih. Dan sekarang ini sudah pastinya saya ingin kita mengetahui berkenaan majlis pelancaran sambutan 50 tahun pada Minggu hadapan.